Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah lah Tuhan kita yang maha sempurna, maha adil, maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, manusia paling bertakwa, manusia paling baik, manusia yang paling dicintai oleh Tuhan, kerana beliaulah nikmat yang kita peroleh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga di akhir zaman ini nikmat mendapat kebenaran, insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, di akhir zaman, iaitu pada hari ini, sebenarnya nak mencari kebenaran ini susah. Walau bagaimanapun, kebenaran itu, saya suka nak bagi tahu, kebenaran itu satu, datangnya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi matan, saya nak bagi poin-poin penting saja. Yang lain-lain, tuan-tuan boleh buat kajian, sama dari sudut dalil ke ataupun di sudut yang lain. Walaupun kebenaran itu satu, tapi ia package. Walau satu, dia global. Mana kebenaran itu bersifatnya global. Kita dah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun lebih kurang. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu mudah untuk dikenal pasti. Kenapa? Sebab waktu itu jemaah tak banyak. Hanya ada 2 jemaah. Sama ada jemaah Islam atau orang bukan Islam. Orang nak Islam mudah. Tak nak Islam pun mudah. Na'udzubillah. Tapi hari ini jemaah Islam banyak. Masing-masing mengaku membawa kebenaran. Sedangkan kebenaran itu satu. Tetapi yang satu itu saya ingatkan, dia mestilah membawa package dan global. Jadi oleh kerana jamaah itu banyak hari ini, susah kita nak pilih mana satu yang bawa kebenaran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kebenaran itu tak boleh dilihat satu sudut saja. Ibadah saja, akhlak sajakah, kekuatan ekonomi saja, tak boleh. Ia mesti dilihat dari semua sudut. Mesti Islam yang satu tadi global. Ada package-nya. Tengok ibadahnya, tengok perpaduannya, tengok pemimpinnya, tengok ilmunya, tengok sistem pendidikannya, sistem masyarakatnya, sistem ibadahnya, ekonominya dan sebagainya. Baru kita buat keputusan. Ini jamaah yang benar, ini yang tak benar. Walaupun setiap jamaah itu dikaitkan dengan Islam. Jadi kita tengoklah jemaah kebenaran di Malaysia ini. Secara package. Macam saya kata tadi. Bersifat global. Ibadahnya, perpaduannya, pemimpinnya macam mana. Keturunannya, nasabnya, ilmunya. Sistem pendidikannya. Dia komplit. Sistem masyarakatnya. Ibadahnya. Ekonominya, projeknya dan sebagainya. Zaman Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rashidin mudah. Zaman ini, zaman sekarang ni susah sikit. Sebab, bukan susah sikit, susah banyak. Sebab yang anti-Islam pun mengaku memperjuangkan Islam. Yang sesat, yang sasau, yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah pun mengaku memperjuangkan Islam. Jadi kita tak boleh lihat atas dasar satu individu. Kalau ada satu individu yang baik, contohnya di Malaysia ini, bolehkah dia menyelesaikan masalah masyarakat, masalah global? Tak boleh. Pada adatnya tak boleh. Kita dah ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun. Bukan tak ada yang baik, ada. Tapi individu. Sedangkan Islam datang untuk selesaikan masalah global. Bila baik individu, dia saja yang selamat di akhirat. Yang lain di dunia tak selamat. Saya ulang balik apa yang saya kata tadi. Di zaman sekarang ni, hari ni, akhir zaman ni, ada tak individu yang baik? Ada.
Sedang Islam datang nak selesaikan masalah global. Bila baik individu, dia saja yang selamat di akhirat. Yang lain di dunia tak selamat. Di akhirat pun tak selamat. Jadi kita kena tengok secara global. Kita dapat menilai mana jamaah yang tak tepat, setengah tepat dan tepat. Kalau ikutkan pada pandangan saya, nak tengok kebenaran ni dengan satu kuliah tidak memadai. Paling tidak 10 kuliah. Atau 20 kuliah. Zaman Rasulullah SAW, Islam tu satu pimpinan. Rasulullah SAW adalah pemimpinnya. Satu sistem masyarakat. Di mana-mana siapa yang masuk Islam sama saja. Ibadah sama kualiti, kasih sayang sama, perpaduan sama. Orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW bertuah. Kita, umat Islam hari ini, kita tak berpeluang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dan tidak mustahil juga kalau kita hidup di zaman Rasulullah SAW, mungkin kita jadi penentang. Katalah orang sembahyang, ibadah dari ilmu Rasulullah SAW. Dia tak terima kepimpinan Rasulullah SAW. Dia terima Sayyidina Abu Bakar. Orang itu tetap kafir. Dengar balik-balik. Jangan jump into conclusion. Lagi sekali, katalah kita hidup zaman Nabi, ya, zaman Rasulullah SAW. Boleh jadi kita jadi penentang. Macam mana? Contohnya ibadah dari ilmu Rasulullah tadi, kita tak terima. Tak terima ataupun kita tak terima kepimpinan Rasulullah tadi. Kita terima pula Sayyidina Abu Bakar. Islam tak Islam, tetap kafir. Sebab itu jangan sebut rugi aku tak ikut Rasulullah SAW di zaman itu. Sebab di zaman Rasulullah SAW, sikit je menyimpang, boleh jatuh kafir. Kita terus pergi kepada poin yang besar. Sebelum ini, acap kali, selalu, banyak kali saya menyebutkan daulah-daulah Islamiah. InsyaAllah Malaysia akan jadi daulah Islamiah tidak lama lagi. Sebelum daulah berlaku, wajib cari PBT. Apa itu PBT? Putra Bani Tamim. Ikut jamaahnya, sama-sama berjuang. Bila Imam Mahdi zahir, seseorang tidak akan bai'ah pada Imamul Mahdi, melainkan Imam Mahdi akan tanya, awak dah jadi pengikut PBT ke belum? Pergi bai'ah pada dia dulu. Kalau tidak, tak boleh bai'ah pada IM. Ini hadis. Cari hadis tu. Cari hadis. Yang ni ulama' sudah lupa. Ulama' sudah tak fikir hal ini lagi. Ulama'-ulama' yang tidak bertakwa. Lagilah orang awam. Jadi nampak macam memang tak logik. Tapi kemenangan orang bertakwa dalam sejarah memang tak logik. Kemenangan orang bertakwa dalam sejarah memang tak logik. Saya nak bagi contoh Nabi Musa AS. Ini cara ringkas je ya. Point tu nak kembangkan, nak explore ke, tuan boleh cari maklumat tu. Nak bagi ringkas, nak bagi point besar, nak jimat masa. Contoh Nabi Musa AS masuk ke laut. Dikejar oleh tentera Firaun. Dia fikir apa? Habislah aku. Ya. Masa tu Nabi Musa tak fikir akan menang. Tapi di waktu itu dia menang. Waktu darurat tu. Waktu yang fikir mati tu. Bukan Nabi Musa, aku Nabi, aku takkan kalah punya. Aku mesti menang. Dia tak fikir macam tu. Masa nak terjun laut tu, dia pasrah. Tawakal kepada Allah. Dia fikir habislah aku. Mungkin dia matilah. Itu maksudnya. Dia tak fikir akan menang. Tapi di waktu itu dia menang. Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh buat kapal di gunung. Tak tahu apa maksud. Ketika banjir besar sudah sampai gunung, tak logik nak selamat. Sedangkan kapal Nabi Nuh tak ada enjin. Buat dengan tangan je. Nabi Nuh tak fikir nak hidup. Waktu tu diberi kemenangan. Ini untuk kita fikir ni. Nabi Ibrahim dibakar 40 hari. Dia fikir matilah aku. Takkan dia terfikir masa inilah nak menang. Dia fikir matilah aku. Waktu tu dia menang. Dengar elok-elok. Kata malaikat kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kau minta lah. Kau tak nak minta tolong dengan aku ke? Begitu kata malaikat. Tanya kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim kata, aku tak perlu bantuan engkau. Kalau begitu engkau minta lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka Nabi Ibrahim jawab apa? Allah tahu apa yang sepatutnya dia lakukan. Mana terserahlah pada Allah. Begitu sekali tawakal dia. Maknanya kalau mati, matilah. Dia bukan fikir masa tu nak menang. Dia fikir mati. Akhirnya dia menang. Contoh lain Nabi Yunus. Dakwah 40 tahun. Seorang pun tak ikut. Dia pun macam merajuk. Bila dia merajuk, Tuhan marah. Tegur dia. Tuhan buatkan ikan telan dia. Waktu ditelan ikan, takkan dia fikir aku menang. Dia fikir apa? Matilah aku. Tapi dia orang bertakwa. Orang Tuhan. Di backup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ditelan ikan, ikan tak tahan. Maka akhirnya, ikan luahkan Nabi Yunus. 40 hari dalam perut ikan. Ikan muntahkan. Akhirnya ikan itu mati. Setelah ikan itu dengan izin Allah memuntahkan Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus dapat kemenangan. Pergi dia kepada kaumnya, semua dah masuk Islam. Selepas dia dihukum, orang masuk Islam. Seolah-olah Tuhan berkata, kewajipan engkau berdakwah yang nak Islamkan itu, Allah punya tanggungjawab. Rupanya dalam negatif itu berlaku positif. Contoh lain lagi, Nabi Yusuf tak ada mak, dipisahkan dari ayahnya. Adik-beradiknya 11 orang tak suka Nabi Yusuf. Pendek cerita, Nabi Yusuf dijual dari tangan ke tangan sampai ke istana. Tak terfikir dia nak dapat kuasa. Tapi akhirnya dia dapat kuasa. Itu sebelum Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah SAW, sahabat-sahabat kalahkan Rom dengan 30,000 tentera. Sedangkan Rom 250,000 tentera. Tak logik nak menang. Tapi kenyataannya menang. Ingat tu. Islam ni dia berlaku dengan cara, kemenangannya berlaku dengan cara khawariqul adah. Cara tak logik. Tariq Ibn Ziyad waktu memerangi Spain 5,000 tentera. Spain 50,000 tentera. Logiknya habis musnah. Takkan menang. Tapi waktu itu dia menang. Sebahagian Eropah menjadi negara Islam. Dahsyat. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Muhammad Al-Fatih pula menawan Konstantinopel bersama 5,000 tentera. Sedangkan musuh 50,000 orang. Sama dengan tentera Tariq. 5,000 tentera. Akhirnya Muhammad Al-Fatih menang, musuh kalah. Begitu juga saya nak katakan di akhir zaman ini, siapa yang nak berkuasa pada adatnya sekarang ni mesti melalui pilihan raya. Ikut logiknya. Pertama, demokrasi. Yang kedua, musuh tu dia ada kekuatan. Ada duit. Tetapi kita akan lihat nanti insya-Allah jamaah kebenaran di Malaysia ini, jamaah Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, akan berkuasa tanpa demokrasi. Tanpa menjatuhkan lawan, tanpa bergaduh, bawa kasih sayang, orang bagi kuasa. Tak percaya? Tadi saya dah bagi tahu. Kemenangan Islam tu dengan cara yang tidak logik. Jadi siapa yang bertuhankan akal, akal tu jadikan Tuhan. Tuhan kita itu Allah, bukannya akal. Akal sebagai panduan, sebagai sebab. Jadi akal tu mengikut wahyu, mengikut Quran, mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan logik itu segala-galanya. Kena faham macam tu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan kepada jamaah kebenaran, jamaah Fatah Tamimi, orang Cina, orang kafir pun boleh terima. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita nak berjuang di akhir zaman, perkara-perkara yang saya cakap ini kena faham. Jangan kita ikut selain sistem Tuhan. Kalau kita ikut logik, memanglah ikut demokrasi. Sekarang kita tak nampak jalan lain, kita ikut demokrasi. Ikut pilihan raya. Kalau tak, takkan menang. Tapi nanti akan berlaku tidak lama lagi, jamaah kebenaran boleh dapat daulah, boleh dapat negara Islam. Sebab itu sebelum Imamul Mahdi lahir atau zahir, wajib cari PBT. Fa'alaikum bil Fatah At-Tamimi. Hadis tu. Wajib cari PBT. Wajib bai'ah dengannya. Ikut berjuang bersamanya.
Baik, sampai sini ada beberapa poin besar. Yang pertama, Tuhan pergilirkan kuasa dunia. Quwwah dan taqwa. Quwwah ni makna bergantung kepada yang zahir. Jadi kalau kita bergantung kepada quwwah, kepada yang zahir, ini namanya orang setan. Maaf cakap ya. Baik, kita bergantung kepada selain daripada Allah SWT. Kita bergantung kepada kekuatan kita, ekonomi kita, zahir kita yang semuanya tidak memberi bekas. Ada ekonomi ke, ada tentera ke, yang nak bagi menang tu Allah. Bukan sebab itu, sebab tidak memberi bekas. Takwa orang Tuhan. Orang yang dibantu oleh Tuhan. Orang yang ditolong oleh Tuhan. Yang di-backup oleh Tuhan. Jadi sebagaimana Allah sudah lakukan sebelum Rasulullah SAW dan selepas Rasulullah SAW, maka di akhir zaman juga akan berlaku. Ini janji Allah dan Rasulullah SAW. Jadi untuk kebangkitan Islam di akhir zaman, pemimpinnya putra Bani Tamim yang akan serahkan daulah, iaitu Malaysia ni, kepada siapa? Imamul Mahdi. Amerika akan jadi Islam. Palestin akan diambil oleh orang Melayu. Mekah, Madinah akan dikuasai oleh orang Melayu. Besar ni benda ni. Jadi, saya perkatakan ini, saya cakap ini berdasarkan ilmu yang saya perolehi daripada Fatah At-Tamimi itu sendiri. Tuan tak percaya, terpulang. Tapi tak boleh kata sesat. Tak boleh. Belum sampai masa lagi. Tunggu dan lihat kalau tak percaya. Tunggu dan lihat. Jangan sikit-sikit sesat, sikit-sikit sesat. Sesat tu apa sesat? Faham ke sesat akidah tu macam mana? Sesat jalan tu apa? Sesat pemikiran tu apa? Jangan semua tembak sesat je. Sebenarnya dah ada beberapa orang Arab, syekh-syekh daripada negara Arab, yang datang, yang bertemu dengan Fatah Tamimi dan mengaku pemimpin kebangkitan Islam akhir zaman adalah dari timur, dari Malaysia. Rahsia besar ni. Dan di antara yang lain juga yang saya nak kongsikan ini adalah, dengar molek-molek, ciri-ciri kebenaran. Kita ni wajib cari kebenaran. Malaysia sekarang dah macam-macam ujian dah. Jadi, kena tahulah ciri-ciri kebenaran mutlak tu macam mana. Yang pertamanya, pemimpinnya. Ilmu kebenarannya memang luar biasa. Pengikutnya macam mana. Ciri jemaahnya macam mana. Sistemnya macam mana. Ujian kepada jemaah pun ada. Bantuan Allah SWT pun ada. Berita-berita ghaib pun ada. Ini bila Wahabi dengar fobia lah ni. Bila ghaibnya, fobia. Saya nak sebut salah satunya ilmu. Ilmu tentang kebenaran ini. Ilmunya apa? Global. Dia tak mengambil daripada orang lain. Ialah mengambil daripada Quran. Daripada ilham yang diberi faham kepadanya. Sebab yang pimpinnya Mujaddid. Mujaddid ini bawa tajdid. Bila dia bawa tajdid, dia bawa pembaharuan. Jadi Quran tu satu. Hadis tu pun satu. Tapi pemahaman dia. Dia dapat dia punya sinopsis dia, pengajaran dia, ringkasan dia daripada Quran, daripada hadis. Sebab dia orang bertakwa, maka diberi ilham. Ilmu dalam ilmu, rahsia dalam rahsia. Seterusnya, pengikut jemaah kebenaran ini taklah ramai sangat. Sedikit. Tapi pengaruhnya besar. Sampai sekarang 18 negara dah. Yang sayang, sayang sangat. Sayang gila-gila. Yang benci, benci sangat. Tepuk dada tanya iman. Pengikut-pengikutnya dan pemimpin seperti abid di malam hari dan seperti singa di siang hari. Aktif bekerja, malam kuat ibadah. Subhanallah. Cita-cita besar, global. Walaupun Rasulullah SAW itu bangsa Arab, tapi misi dan visinya global, nak Islamkan semua bangsa. Jemaah kebenaran ni ahli ni, sama-sama ahli ni. Macam adik-beradik, satu ibu, satu ayah. Gambaran adik-beradik yang bertakwa. Carilah di Malaysia ni. Dan ahli jemaah kebenaran ni bukan satu bangsa saja. Dia global, macam-macam bangsa ada. Semua nak kebenaran. Sistem. Jemaah kebenaran ni dia ada sistem. Sistem hidup. Sistem ibadah, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Jamaah ada sistem tersendiri dalam semua aspek. Takkan tuan-tuan, saudara-saudari tak nampak lagi di Malaysia ni. Ujian pula, ujian dan bantuan. Ujian dan bantuan sama naik. Kalau ujian saja mungkin rosak. Kalau bantuan saja itu pun boleh jadi istidraj.
Sebab itu ujian berat, walaupun datang berat-berat, dia tidak akan jejas. Sebab bantuan Allah pun besar. Bantuan yang memenangkan dia. Dan inilah kemuncak kepada kebenaran yang saya nak perkatakan pada pagi ini. Kalau seseorang bawa kebenaran, dan tanda dia bawa kebenaran ada berita ghaib, dia mesti dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Dan kalaulah kita nak bandingkan dengan makhluk yang jahat seumpama Dajjal tu, dia ada segala macam kelebihan, keistimewaan yang bersifat istidraj. Ada surga, ada neraka, boleh buat macam-macam dengan izin Allah SWT. Maka pemimpin kebenaran di akhir zaman ni, orang baik, tentu jugalah ada keistimewaan. Jangan tak percaya. Nak jadi pemimpin kebenaran ni, akhir zaman, mesti Allah yang lantik. Macam mana lantik tu? Isyarat dia, nak gelaran dia ada dalam hadis Nabi SAW. Dicuba, dites, akhirnya dapatlah bukti ciri-ciri kebenaran itu secara nyata. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kuasa pada jemaah yang global ni melalui jemaah selepas daulah, selepas tu empire. Kepada jemaah kebenaran yang memenuhi ciri-ciri tersebut. Dan kita boleh tagih janji Allah dengan mencari pemimpin. Cari. Bandingkan dengan hadis. Belajar. Baca hadis. Contohnya Al-Hawi Al-Fatawa tu. Kaji sampai kita faham sungguh. InsyaAllah kita minta. InsyaAllah mudah-mudahan kita panjang umur. Kita panjang umur dapat lihat daulah. Dan janji Tuhan berlaku di zaman kita insyaAllah. Dan sedikit lagi yang terakhir. Selepas daulah, Imam Mahdi akan zahir. Asia ini akan bersatu. Melayu akan jadi bangsa yang hebat. Dengan takwa, dengan iman. Bangsa Melayu akan jadi empire yang akan menawan dunia. Dan sebelum Imam Mahdi zahir, didahului oleh Fatah At-Tamimi. Iaitu pemuda Bani Tamim. Atau putra Bani Tamim. Atau wazir Imam Mahdi. Wazir itu maknanya menteri Imam Mahdi. Jadi persiapan kita adalah untuk baiki diri, muhasabah diri, bertaubat, beramal ikhlas, tebus dosa. InsyaAllah. Bukannya dengan kuliah saya ni, nak sibuk, nak kata sesat. Kita telah macam-macam mendapat bala, bencana, malapetaka dalam negara kita yang kita sayangi ni. Masih lagi tak faham macam mana cara berfikir yang betul. Selama ini kita di Malaysia ni sebenarnya telah menyalahkan, telah mengatakan sesat kepada jemaah yang tidak sesat. Itu pokoknya. Itu antara yang terpenting. Yang akan ikut bersama jemaah kebenaran ini nanti, insya-Allah, yang akan menjadi ikhwan atau ashaib ini nanti insya-Allah adalah orang yang baik-baik. Bukan orang jahat. Bukan orang yang suka maksiat dan dosa. Jadi kalau sekarang termasuk diri saya yang masih bergelumang dengan dosa ini, maka kita cuba bertaubatlah. Usahakan taubat, baiki diri, tebus dosa. Apa keadaan sekalipun, kita kena usaha dan ikhtiar. Minta doa banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sihat, boleh beramal ikhlas, panjang umur, dapat bertemu dengan putra Bani Tamim di Malaysia ni, insya-Allah. Ampun maaf daripada saya yang masih lagi berdosa, yang masih lagi jahat, yang masih lagi penuh dengan diri ini dengan maksiat. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menganugerahkan taubat, hidayah, taufik kepada saya. Saya doakan tuan-tuan semua, mudah-mudahan semuanya selamat. Marilah kita saling doa mendoakan insya-Allah. Moga-moga kita akan bersama dalam satu payung, iaitu di bawah pimpinan putra Bani Tamim tidak lama lagi. Ampun maaf daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.